Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu latar belakang kehidupan dan amalan filantropi Islam Ismail Raja Al-Faruqi dan Lois Lamia Al-Faruqi. Saya Ahmad Sabri bin Osman sama-sama dengan menjalankan kajian ini bersama dengan Prof. Madia Dr. Mak Farid Muhammad Syarif dan juga Dr. Raihaniah binti Zakaria. Okey, sebagai pendahuluan, Ismail Raja Al-Faruqi dan isteri beliau iaitu Lois Lamia Al-Faruqi bukanlah nama yang asing dalam dunia akademik. Kajian mereka khususnya kajian tentang mereka berdua, khususnya Ismail Raja Al-Faruqi, juga telah banyak dilakukan meliputi berbagai dimensi. Kertas ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang kehidupan kedua figura ini yang penuh warna-warni, meliputi sejarah kelahiran, pendidikan, pekerjaan dan amalan filantropi Islam yang patut dijadikan contoh tauladan. Sebagai seorang yang pernah melalui kesusahan dalam hidup, beliau amat menghayati amalan filantropi Islam yang sudah menjadi darah daging beliau. Metodologi kajian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif, di mana data-data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisis dokumen-dokumen sejarah berkaitan Al-Faruqi dan isterinya, khususnya berkaitan dengan amalan filantropi Islam. Seterusnya data dianalisis menggunakan metod didaktif. Okey, kita pindah kepada latar belakang kehidupan dan pendidikan mereka. Al-Faruqi berbangsa Arab daripada keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu khalifah Islam yang kedua. Sebab itu beliau mendapat gelaran Al-Faruqi kerana Sayyidina Umar Al-Khattab gelarannya adalah Al-Faruq. Beliau dilahirkan di Jaffa ataupun Jaffa, Palestin pada 1 Januari 1921. Menerima pendidikan agamanya daripada ayahnya di rumah dan di masjid pada peringkat awal, dan dihantar ke Lebanon, iaitu di France Dominican College des Frères Saint Joseph, untuk belajar pada peringkat awal peringkat kanak-kanak. Dan beliau telah mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Amerika di Beirut. Seterusnya beliau kembali ke Palestin dan dilantik sebagai Gubernur wilayah Galili semasa pentadbiran Inggris di Jerusalem sebelum Israel menjajah Palestin pada 1947. Dan pada 1948 beliau telah berhijrah ke US. Beliau telah berjaya memperoleh ijazah sarjana dalam bidang falsafah di Universiti Indiana, Amerika Syarikat pada 1949, dan pada 1951 sekali lagi beliau berjaya memperoleh ijazah sarjana dalam bidang yang sama, itu bidang falsafah, tetapi dari Universiti Harvard, Amerika Syarikat. Pada 1952 beliau memperoleh ijazah PhD dalam masa setahun saja selepas sarjana yang kedua. Beliau mendapat ijazah PhD dari Universiti Indiana dalam bidang falsafah barat dengan pengkhususan dalam bidang falsafah klasik, di mana beliau berjaya mempertahankan tesis beliau yang bertajuk On Justifying the Good, Metaphysics and Epistemology of Value. Pada 1993 beliau berhijrah ke Syria, mungkin untuk mencari pengalaman baru di negara Syria, di mana di situ ramai ulama-ulama Islam, mungkin untuk berkongsi pandangan, mencari ilmu dan sebagainya. Pada 1954 hingga 1997 beliau telah menjalani program pasca kedoktoran di Universiti Al-Azhar di Mesir. Jadi di sini beliau jaya memperolehi pengalaman yang berguna di Timur Tengah pula. Kalau sebelum ini di Barat, di Amerika Syarikat, sekarang ini di Mesir, di Timur Tengah pula. So beliau melalui dua benua yang berbeza.
1958 hingga 1960 beliau sekali lagi menjalani program pasca kedoktoran di University McGill di bawah selian Wilfred Cantwell Smith. So Wilfred Cantwell Smith ini merupakan orang yang terkenal dalam bidang lulusan agama ni. 1961 hingga 1963 beliau telah ditawarkan jawatan Profesor Pengajian Islam di Central Institute of Islamic Research di Karachi, Pakistan. Kemudian 1963-64 beliau telah menjadi profesor pelawak dalam bidang sejarah agama di Fakulti Ketuhanan Universiti Chicago, Amerika Syarikat. 1965 hingga 1968 beliau telah menjawab jawatan Profesor Madya dalam bidang agama di Universiti Syracuse. 1969 hingga 1986 ini merupakan jawatan terakhir beliau sebagai profesor di Universiti Temple, Amerika Syarikat. Al-Faruqi terlibat dengan perancangan program pengajian Islam di Pakistan, Mesir, Arab Saudi, Libya, Afrika Selatan, Filipina dan termasuklah negara kita Malaysia. John Esposito mengiktiraf Al-Faruqi sebagai sarjana Islam yang pertama yang memperkenalkan dan membangunkan program pengajian Islam di Amerika Syarikat, khususnya Amerika Utara. Dia juga bertanggungjawab membentuk kurikulum College Islam Amerika di Chicago. Okay, kita berpindah kepada isterinya, iaitu Lois Lamia Al-Faruqi. Al-Faruqi berkahwin dengan Lois Lamia beliau berkahwin dengan Lois Lamia Al-Faruqi, tidak nyatakan pula tahun bila perkahwinan itu. Karya akademik Lois Lamia ini bermula pada 1944 ketika beliau belajar di Universiti Montana dalam muzik dan memperoleh ijazah sarjana muda dan sarjana di Universiti Montana. Beliau memasuki Universiti McGill untuk mempelajari Islam pada tahun 1960. Ijazah kedoktoran beliau diperolehi pada tahun 1974 melalui program antara disiplin membabitkan Universiti Pennsylvania, Universiti Temple dan Universiti Syracuse. Bidang kajiannya melibatkan 3 elemen, iaitu muzik, seni dan agama. Dengan tesis kedoktorannya bertajuk The Nature of Musical Art of Islamic Culture. Lamia pernah mengajar di beberapa buah universiti di Amerika seperti di Butler, Temple dan Indiana. Esposito menyebutkan Lamia sebagai seorang yang amat penting dalam kerjaya dan kehidupan Al-Faruqi. Hubungan mereka berdua begitu erat sekali dan bersifat saling melengkapi antara satu sama lain. Lamia bukan sahaja seorang isteri, ibu, suri rumah, penulis dan pendidik malam, bertindak sebagai penasihat dan pembantu Al-Faruqi dalam banyak program yang dilaksanakannya. Okay, so kita melihat seterusnya amalan filantropi Islam yang diamalkan oleh kedua-dua pasangan ini. Al-Faruqi bukan hanya sibuk dengan dunia akademiknya semata-mata, malah beliau juga turut aktif di dalam pertubuhan pelajar di Amerika, iaitu Muslim Students Association, MSA. Dia mula berjenak-jenak dengan MSA ketika beliau berada di Universiti Temple. Ketika itu MSA di Universiti Temple merupakan sebuah organisasi yang cukup aktif berbanding dengan universiti lain. Al-Faruqi menggunakan peluang semasa sembahyang berjemaah yang dilakukan oleh MSA untuk berhubung dengan para pelajar. Hubungan ini membawa ertian dan perubahan cukup besar kepada Al-Faruqi. Beliau terkenal dengan sifat suka menolong pelajar hingga menjadi kesebutan di kalangan mereka yang mengenalinya. Suatu pengalaman yang tidak boleh dilupakan oleh Usman Bakar, Prof. Emeritus Datuk Doktor, semasa beliau tiba di Universiti Temple untuk mendaftar diri sebagai pelajar baru pada 21 September 1981. Ialah rekod pendaftaran paling pantas sebagai pelajar yang pernah beliau lalui, mana beliau dibantu oleh Al-Faruqi dalam proses pendaftaran tersebut. Beliau dan keluarga serta pelajar-pelajar Muslim merasakan seperti tinggal di kampung sendiri. Al-Faruqi sentiasa beri ilham dan motivasi kepada pelajar supaya berusaha untuk mencapai kegemilangan akademik untuk menjadikan pertemuan itu lebih bermakna. Al-Faruqi dengan hati yang terbuka menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan bagi membimbing para pelajar ke arah cara berfikir yang teratur. Sebagai kesimpulannya, kajian mendapati bahawa latar belakang kehidupan Al-Faruqi merupakan kisah kehidupan seorang tokoh yang unik, hebat dan penuh dengan perjuangan serta pengorbanan. Penjajahan Israel ke atas Palestin telah mengubah kehidupan Al-Faruqi kepada seorang yang pernah memegang jawatan politik kepada seorang ahli akademik yang terkemuka. Al-Faruqi dan isterinya Lamia dikenal sebagai personaliti yang pemurah dan ringan tolak dan membantu para pelajar. Mereka sangat suka mengadakan majlis jamaah makan hingga terjadi hubungan akrab antara mereka dengan para pelajar. Bahkan mereka tidak segan-silu memanggil kedua-duanya dengan panggilan baba dan mama. Inilah antara akhlak terpuji yang menyebabkan mereka berdua sentiasa hidup dalam jiwa para pelajarnya. Namun kematian kedua-duanya dalam sekelip mata merupakan suatu kehilangan yang tidak dapat
dapat diterima pada mulanya dan amat suka dicari galang gantinya. Sekian, terima kasih. Wallah.